kanan sampai ke tembus jalan Green tu nanti. Jalan Green tu nanti dia panggil Kampung Subitan. Okey, belakang ada sebuah kenderaan. So aku ingat aku akan pelan-pelan dan cuba bagi dia untuk lalu. Dia potong aku lah. Okay, kat belakang ada sebuah kenderaan Maksudnya dah pukul 12.22 malam, masih lagi ada kenderaan yang melalui jalan ni lah waktu malam. So kita bagi dia potong dulu di bahagian hadapan. Okay, dia bawa laju lah. So kita bagi dia potong dulu. So jalan ni walaupun dah pukul 12.22 malam sekarang, masih ada kenderaan yang melalui jalan ni lah. Dan kenderaan tu pun dia bawa laju lah kot. Kalau aku sendiri lah, kalau aku gunakan jalan ni pada waktu malam untuk pergi ke Kelantan dan sebagainya, aku sendiri pun akan bawa laju juga. Tapi untuk sebabkan malam ni aku nak buat konten video untuk tunjukkan review dekat korang jalan ni macam mana suasana dia, so aku bawa slow. So sekarang ni aku bawa around lajuan 60 lah, 60 ke 80, average 60 lah. Tapi track ni pendek lah bagi aku. 16km is satu jalan yang short je sebenarnya, tak panjang pun. Okay, tapi aku dapat rasakan suasana sunyi sepi lah. Dan kalau orang nak lalu kurang sesuai lah kan untuk dilalui pada waktu malam. Tapi bagi pandangan aku sendiri okey je lah. Okay, kat depan ada motosikal. Pakai semua. Hah? Seorang lah? Dia pakai torchlight. Seorang ke apa? Seorang? Ha. Serius? Ha. Okay, tadi ada motor daripada bahagian hadapan. Dia datang daripada arah depan pakai helmet lah? Tak, pakai torchlight. Perasan dia seorang je kan. Member sebelah perasan dia seorang. Aku tak perasan sebab cahaya dia tu jadi sakit mata nak tengok. Dan dia pakai torchlight lampu motor dia. Tak tahulah kan dia daripada mana ke mana ni, daripada hutan ni kot depan ni. Seorang-seorang naik motor pakai torchlight motor lampu motor pun tak ada. Daripada mana ke mana tak tahu, Allah Ta'ala alam. Tak pasti lah kan. Pelik juga kan. Ini aku rasa pengalaman yang ketiga kali kot. Dulu yang aku cakap jalan apa tu, jalan apa ni, Allah lupa. Jalan Karak Lama ada satu, orang kampung situ maybe tak pakai helmet sebagainya, jumpa satu motor. Kemudian jalan yang kedua, jalan yang dekat UUM Sintok tu. Dan ni yang ketiga aku jumpa motor yang pelik daripada mana ke mana dengan pakai lampu picit dia. Dia punya lampu sulu kan. Seorang-seorang tak, memang tak tahulah nak kata. Okay, depan ni ada pokok-pokok lah. So macam video-video aku sebelum ni lah, andai kata macam putih-putih kan yang korang nampak tu, actually more tu kepada pokok-pokok lah. Pokok-pokok, daun-daun akibat pantulan cahaya daripada lampu kereta ni. Benda ni aku dah explain dalam video Karak Lama, dalam video Bukit Fraser, dalam video-video FJ Seram sebelum ni, semua aku dah explain lah kan? So aku tak nak explain lagi lah. Kalau korang nak tahu berkaitan dengan apa yang aku cakap tu, korang buka-buka balik lah video yang lama. Sebab nanti maybe aku cakap benda yang berulang-ulang, benda yang sama. Aku tak nak macam maklumat tu sama je kan. So siapa yang mungkin first time datang ke channel FJ Seram ni, dia tengok ni video pertama dia, aku showkan korang tengok balik video-video lama yang aku pernah buat. Kat situ aku ada bagi penerangan lah berkaitan dengan pantulan cahaya dan sebagainya. Okay, so dekat jalan ni dikatakan nanti ada satu kawasan air terjun tau. Dia ada satu kawasan air terjun, dan di situlah yang sampai kat air terjun tu nanti aku akan cerita kisah yang aku tahu lah. Tapi aku hanya ceritakan secara general lah. Aku tak ceritakan secara terperinci pasal dia kes yang berprofil tinggi dan sebagainya. Jadi sampai nanti kat air terjun tu aku akan cerita. Aku mula-mula ingat kan track ni dia panjang tau.
maybe 30 km aku akan kena redam. Tapi dia tak sampai 20 km pun. Kalau tadi dia start daripada perkampungan tadi, sempang daripada perkampungan tadi masuk ke jalan ni, nak pergi ke hujung jalan, sempang hujung jalan yang tembus ke creek tu hanya 30 km saja. Dia hanya 17 km saja. So track ni tak panjang berbanding dengan sangkaan awal aku, sepatutnya lebih kurang 30 km. Jadi kita tengok tadi video-video sebelum ni pun dia ada kampung, ada lampu jalan dan sebagainya. So still ada orang lagi jual burger sebagainya. Bagi aku okey lah. Tadi sepadan Creek ada tulis. Nampak? So dia ada papan tanda. Maybe dia tulis sempadan Creek kot. Dia tulis sempadan Creek. Okey. Ni kereta aku jadi laju pasal turun bukit kot. Tiba-tiba aku rasa je laju kan. Okey. Bismillah. Okay, ni turun bukit lah. Aku tak tekan minyak pun. Tapi kalau kau tengok dalam video, mungkin kereta aku dalam keadaan laju, bukannya aku tekan minyak Dia sedang dalam keadaan menuruni bukit ni. So aku sekarang tekan brake. Jadi macam bahaya lah agak kan. Bahaya. So aku tengah tekan brake ni, aku tak tekan minyak. Tiba-tiba jadi laju kan. So bagi orang yang pertama kali lalu jalan ni, aku syorkan korang berhati-hati lah. Sebab ni jalan turun bukit. Kalau kau tekan minyak lagi, maybe korang akan hilang kawalan lah melalui jalan ni. So bawa santai-santai ya. Okay, tapi yang aku boleh komen ialah jalan kat sini, jalan dia elok Jalan dia elok, rata, tidak rosak dan sebagainya. Jadi sesuai lah untuk korang lalu. Struktur jalan dia elok. Tak adalah macam berlubang ke apa, macam seolah-olah jalan tu tak pernah orang lalu lah, ataupun jalan yang kurang elok. Yang ni jalan ni walaupun dalam kelajuan tinggi, dia masih elok. Dan suasana kiri kanan kereta ni hutan bukannya kelapa sawit ke, ataupun bukannya ladang getah ke kan. Di kanan kita ni ialah hutan. Okey, kat depan ni ada lampu jalan. Tak sure lampu jalan ni untuk apa. Cuba kita tengok signboard sana. Okey, jalan ni pun ditutup. Pusat Ternakan Haiwan Lenggong. Okey, belah kiri. Tunjuk sikit. Nampak? Lagi bro. Sebelah kiri ni ada kawasan yang dia letak palang, tak boleh masuk, iaitu Pusat Ternakan. Mana? Nampak kan? Ni depan. Kamera tu center kan, center. Tak pasal tak. Tak.
Nampak? Nampak Okey, pusat ternakan haiwan lenggung Ada satu kawasan ternakan kat tepi ni sebelah kiri. Maybe kalau pandangan aku dia tutup tu ada lampu jalan semua, mungkin ada guard lah kot yang jaga kawasan tersebut. Kalau ikutkan maps ni pun macam ada jalan So ingatkan tempat apa tadi. So pada pandangan aku tempat tu mungkin ada guard lah yang jaga. Pasal dia tutup palang, kita pun tak pasti juga kan. Mungkin guard tu dia tutup palang, dia balik, nanti esok pagi awal-awal dia buka ke. Tapi selalu kawasan macam tu. Sebab aku tengok dalam tadi macam ada office, macam ada pejabat. Selalu tempat-tempat bangunan, building yang tu memang akan ada jaga. Okay, dekat tak jatuh. Kalau dia okey-okey, jangan bagi dia jatuh. Sebab dia punya tapak tu besar kan. Sebab kalau nak pegang lama-lama letih tak. So, aku beli batang panjang, ada batang panjang aku tak bawa. Tengok kau tak selesa pula. Agak-agak. Okay, so kita teruskan lagi perjalanan kita malam ini. Dan trek ini berbaki lagi 7.7 km saja. Okay, macam ni lah. Sebab kan trek ni aku rasa macam dah nak habis lah ni kalau 7 kilo ni. Aku ceritakan terus lah kisah yang berlaku dekat Jalan Sumpitan ni. Sebenarnya dalam perjalanan ni aku cari satu tempat air terjun lah. Aku tak pasti sama ada air terjun tu dah lepas ke ataupun belum. Sebab kawan aku sendiri cakap kalau lalu jalan ni akan nampak ada satu air terjun. Tak pasti lah belah kiri ataupun belah kanan. So dekat air terjun tu berlaku, okay, aku ceritakan terus kepada kisah yang pernah berlaku kat air terjun tu. Pernah ada kes orang buang mayat lah kat situ. Terang aku cakap direct kan, orang buang mayat kat situ. Dan kes ini adalah kes yang berprofil tinggi lah. So sebab tu aku nak cakap, aku cerita benda ni secara general je. Dan kemungkinan ramai orang warga Perak yang duduk di Perak tahu kisah ni. Aku tak nak sentuh dalam-dalam apa yang berlaku. Sebabnya benda ni melibatkan kes berprofil tinggi lah kan. Kes berprofil tinggi maksudnya korang faham-faham lah siapa yang terlibat dan sebagainya. So aku tak nak sentuh bab tu. Cumanya dekat air terjun tersebut, yang aku tahu lah, yang aku faham, seorang wanita ni dia telah dibunuh di tempat lain lah. Kemudian dia punya body dia dicampak dekat air terjun tersebut lah. Dan kalau aku difahamkan oleh kawan aku, dia kata kalau kau lalu jalan ni, kata kau akan nampak air terjun tu. Mungkin kalau waktu siang lah. So sekarang ni aku jalan waktu malam. So kiri kanan memang gelap, aku tak nampak apa. Dan telinga aku sendiri pun aku tak dengar bunyi air terjun ke. Aku tak pasti lah sama ada aku dah lepas ataupun belum kawasan tu. Aku pun duk cari juga kan mana air terjun tu berada. So kalau ikutkan track dekat depan aku ni, dalam max lagi 6.3. Aku takut maybe kemungkinan air terjun tu dah terlepas. So sebab tu aku cerita. Okay, ni ada 2 biji motor. Dan aku nampak 2 biji motor tu, dia yang penunggang dia seorang tak ada penumpang. Dan diorang tu pakai serban, bukan pakai helmet ni yang tadi ada nampak. Kalau dalam video ni ada 2 biji motor tadi kan, daripada depan tu ada 2 penunggang, tak ada penumpang. Dua-dua tu pakai serban. So kalau boleh nampak dalam video ni nanti, so expectation aku orang kampung sini lah kot. Sebab selalunya bila orang tak pakai helmet ni, dia orang kawasan kampung sini lah. Tapi dia pakai serban malam-malam tu. Sekarang dah pukul 12.35 malam tak tahu lah kalau diorang ni menuntut ilmu ke apa ke. Allah Ta'ala alam, betul aku tak tahu. So aku cari juga air terjun tu di mana, tak nampak. Okay, jadi cerita tu memang berprofil tinggi. Dan aku sendiri sebagai bukan orang Perak lah, aku tak tahu kisah ni sebenarnya. Ini pun disampaikan daripada mulut ke mulut lah, berkaitan dengan apa yang berlaku di Jalan Sumpitan ni dan dengan air terjun tersebut. Dan Jalan Sumpitan ini dipilih adalah kerana diceritakan bahawa jalan ni antara jalan yang paling seram lah, paling keras yang lalu. Tapi kisah di sebalik itu aku tak berapa pasti. Dan andai katalah korang ada kisah sendiri yang korang pernah melalui jalan ni, yang korang ada cerita-cerita yang korang pernah alami, pengalaman pelik ke, seram dan sebagainya, korang boleh komen di ruangan bawah lah, kat ruangan bawah ni, untuk orang lain sama-sama baca. Dan kalau korang ada cerita yang mungkin kau nak sampaikan secara personal lah, kau nak cerita kat aku untuk aku baca, macam untuk nak suruh Fahan Jamal baca apa yang aku nak sampaikan ni,
korang DM aku dekat Instagram. Sebab siapa yang DM aku kat Instagram, aku akan baca dan aku akan tengok. Sebab kadang-kadang dalam ruangan komen ni beratus-ratus komen aku tak boleh nak baca. Pasal kadang-kadang ada yang cakap merapu-rapu kan. Aku memang seriously aku orang yang takkan baca benda merapu lah. Tapi aku tak padam, aku tak disable ruangan komen tu pasal aku kesian lah orang lain dah komen penat-penat kan cerita benda pun, tapi ada komen-komen yang negatif. So bila ada komen yang negatif aku terus tak baca. Aku tak ke scroll untuk cari lah cerita-cerita tu. Dan kalau korang memang nak cerita personal, ramai DM aku secara personal. Dia cerita yang kisah yang aku kena lalu jalan ni ke apa ke, dia suruh aku try lalu jalan ni ke. Kalau memang ada personal, tolong DM aku kat Instagram kan. Kalau ada kisah yang memang kau nak aku sampaikan, ataupun kau nak aku try jalan mana ke yang kau pernah lalu pengalaman, kau ceritakan dekat DM personal kan. Personal DM aku Farhan JML. Nanti kemungkinan aku akan ambil apa yang korang cerita tu. Bila aku buat konten kat jalan tu, aku akan ceritakan. Okay. So sekarang ni aku dah nak sampai ke penghujung jalan. Aku ingat tak ada apa-apa yang pelik-pelik lah yang berlaku. Cumanya aku daripada tadi yang cari tandas tadi. Kalau boleh sebelum masuk jalan ni, aku ingat aku nak buang air dulu. Tapi bila aku dah masuk jalan selama tadi, jangan kata pam minyak satu apa mendadak. Jadi kalau korang masuk jalan ni, pastikan korang isi minyak. Aku ingat yang paling ada pun pam minyak adalah di Bagan Serai tadi. Di Bagan Serai tu last pam minyak. Lepas tu sepanjang aku jalan sampai sini, aku rasa memang tak ada pam minyak. Kalau ada pun mungkin petrol pump desa ke apa ke mungkin ada lah. Dan mungkin buka waktu siang. Tapi malam tak ada pam minyak ke apa. So kalau siapa-siapa lah nak lalu jalan ni, aku share kan, korang isi minyak siap-siap dekat Bagan Serai. Jauh lah, daripada Bagan Serai nak ke tu pun dah jauh dah. Okay. So dekat sini ada orang motor, 2 orang, maybe pemancing. Oh, kat belah kanan ni ada kawasan kampung. Kalau perasan dalam video ni sekarang ada lampu jalan kan. So sebelah kanan ni ada perkampungan. So tadi pun aku perasan ada 2 orang tepi jalan tengah memancing. Ni ada 2 orang lagi duduk tepi jalan tengah main PUBG. Ada 3 orang. So aku tak tahu sekarang kita masuk kawasan kampung apa ni. Map ni kadang-kadang dia bawa kita jalan merapu-rapu ni. Ni ke jalan ni? Okey, betul lah, kita nak sampai ke penghujung jalan. Jalan Lenggong Creek So ni kira dah hujung jalan dah ni. Sebab tu kalau kau nampak ada kampung, ada lampu jalan. So habis dah jalan sumpitan ni. Inilah jalan sumpitannya. Inilah jalan sumpitannya. Habis dah lah kan nak lalu tu. So nanti aku akan ulas kat hujung jalan. Aku cari mana dia punya signboard sumpitan tu Zat. Kini dah kawasan kampung dah hujung jalan lah. So tak ada apa sangat. Tapi aku tak akan padam dulu video konten. Nak ulas sekejap lagi kat depan sana. Sekejap je lah. Sekejap gila. Tadi nampak lah air terjun. Serius lah kan. Sebab member aku cakap kau akan nampak air terjun tu lah kata. Ke jalan sumpitan ni jalan lain. Kalau ikutkan tu dia kata memang daripada ni jalan sumpitan ni. Sebab depan ni okay, rumah Rehat Lenggong. Ipoh belah kanan, Greek belah kiri. Aku tak pergi belah kiri sebab kalau aku pergi belah kiri, aku ikut Greek, aku akan pusing jauh kat Kulim sana tu. Sangat jauh. Okay, so ni signboard dia. Kanan ke Ipoh, kiri ke Greek. Dan ada kawasan kita buka jimat mesin kamera. Kalau korang boleh perasan sekarang bulan tengah separuh. Bulan tengah separa. Aku tak pastilah kamera dia boleh nampak ke tak bulan. Sebab hari tu aku cuba untuk rakam bintang, dia tak nampak. So sekarang ni bulan tengah separa warna oranye. Macam besar juga nampak bulan tu, warna oranye. Okay. Tak ada jalan sumpitan punya ni.
punya signboard. Kencing tu. Rekam. Tak, aku nak ambil gambar. Okay, habis dah jalan tu. So kalau kau tanya aku lah, kalau nak lalu tu, my personal opinion lah, kalau kau nak lalu jalan tadi, boleh je lalu. Kau lalu je sebab track dia pendek. Kalau kau bawa laju sekejap sampai. Jalan dia pun elok, cumanya kena hati-hati sikit lah. Tadi ada turun bukit, dia laju kan. So nak kata seram nak mati tu tak ada lah. Sorry kan, bukan cakap besar Sorry, bukan cakap aku cakap besar. Actually dah banyak jalan yang aku lalu. So bagi aku yang ni biasa. Sorry bukan nak mengatakan kau ni cakap belagak apa. Kau boleh tengok video-video aku sebelum ni, aku lalu jalan mana. Jalan ni pandangan aku so far biasa lah. Kalau nak lalu boleh, tak ada masalah. Kalau kau nak lalu pukul 1 pagi ke 2 pagi pun kau boleh lalu. Sebab ada banyak perkampungan sebelum tu. Lepas tu track dia 17km sampai sini. Dan sebelum habis jalan ni pun ada kampung dah. Sekejap je lah kan nak lalu pun. Dan hutan dia bagi pandangan aku sendiri lah, hutan dia tak adalah setebal mana pun. Hutan biasa saja. Hutan yang biasa saja, yang orang boleh lalu lah. Okay, ni sempang, ni Jalan Gerik. Jalan Gerik. Orang saja aku cari pam minyak. Tak buat ni. So habis aku nak cari tempat berhenti jap, nak ulas sikit jap. Ada tu dia signboard sempitan. Masjid tak ini banyak TV ya. Okey, inilah dia Masjid Ubudiah Kampung Supitan. Aku cari signboard Supitan tu. Kampung Supitan Lenggong kat sana, tapi aku ada orang jual burger, nanti kan kacau pula. So inilah dia signboard Kampung Supitan. Okey, baik. Aku telah berada di penghujung jalan. Seperti yang korang nampak sendiri, berada dia betul-betul di berhadapan dengan Masjid Ubudiah Kampung Supitan. Dan betul-betul berada di persimpangan Kampung Supitan, Lenggong Gerik, Perak. So aku dah lalu lah jalan Supitan ni. Dan ramai yang request lah, orang Perak sendiri lah, yang melalui jalan ni. Dia kata kalau boleh kau try lalu. Tengok malam-malam lalu macam mana. Sebab waktu siang pun kereta jarang lalu, dia kata kan. Dan jalan ni daripada Bagan Serai, Parit Buntah, Kubu Gajah, Taiping ke apa kan, dia nak shortcut menuju ke Kelantan, akan melalui Jalan Supitan ni sampai ke tembus ke Jalan Gerik ni, Jalan Besar Gerik ni. Dan Jalan Besar Gerik ni akan terus lah masuk Jalan Gerik. Okay, dan belah kiri akan ke Gerik, pergi ke Kelantan. Belah kanan akan balik semula ke Alostar, Kuala Lumpur, Kuala Kangsar, Taiping dan sebagainya. So aku dah habis dah penghujung jalan. Komen aku berkaitan dengan jalan ni, aku komen pendek ya. Track dia pendek 17km dan hutan dia tak berapa tebal sangat. Jalan dia elok, jalan dia besar. So korang boleh lalu, tak ada masalah. Kalau kau nak lalu sekejap dia demi track. Kalau kau emergency lah, katakan ada kes kecemasan kat kampung ke apa ke, sangat sekejap untuk kau lalu lah. Okay, tapi aku yang bawa kereta ni, itu je dari sudut pesisi pandang aku lah. Aku nak tanya kat pada member sebelah yang duduk, kot-kot lah, dia yang pegang kamera, dia nampak something ke, dia rasa something. So aku nak tanya kat dia apa yang dia rasa sepanjang perjalanan tadi. Kuat sikit. So far tak ada rasa apa-apa. Nak Okay. kata seram pun tak ada rasa seram. Cuma bila mention pasal cerita Banyak. ada orang kena bunuh tu, rasa macam tertarik juga macam nak tahu macam ni. Tapi sampai dari awal lalu sampai akhir pun tak ada rasa seram. Cuma kalau dari keselamatan tu, nampak macam jalan turun bukit tu macam bahaya lah. Tu je lah. Jalan turun bukit tadi aku yang bawa kereta, so memang laju gila lah. Aku tak tekan minyak macam maksudnya kereta aku ditolak lah. Tapi waktu tengah turun bukit, so air terjun tu aku tak jumpa. Sebab member aku cakap kalau kau mesti nampak ni kan. Tapi waktu siang lah kot dia lalu tu. Waktu malam lalu tadi tak nampak. Cumanya pelik tu, tak ada pelik apa lah. Kalau pelik tu, tak ada apa yang nak dipelikkan lah. Orang tadi lalu naik motor pun bagi aku benda tu biasa je lah kan. Naik motor ke apa ke.
tak ada benda pelik berbanding dengan jalan-jalan sebelum ni. So sampai di sini saja untuk konten video Jalan Sofitan ni. Jadi korang boleh like, share dan subscribe channel ni. Dan andai korang ada cerita dekat Jalan Sofitan ni, korang boleh ceritakan di ruangan bawah. Dan kalau korang ada cerita yang personal, korang PM aku dekat DM Instagram. Aku memang buka Instagram hari-hari. DM kat situ, aku akan baca, aku akan respon, aku akan balas. So sampai di sini saja untuk konten video Jalan Sofitan. So habis dah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi pada video episod yang seterusnya. Assalamualaikum.